So sekarang ini tuan-tuan, apa yang berlaku, kapal itu yang ini yang berlaku dalam Gowin dengan Sigma ni. Dan bila kita kata kenapa pilih Sigma, kenapa tak pilih Gowin, sugatilah TLDM yang nak, yang BNS ni pandai-pandai nak tukar. Kenapa? Itu persoalan kenapa. Baru kita kaji, kita nampak semalam rupanya syarikat yang berkaitan dengan Gowin ini adalah syarikat yang pernah jual Skopin. Ingat kes Antatuya tuan-tuan? Ingat kes komisen itu? Siapa berkaitan? Najib Razak. Okey, kita akan tengok dia lagi. So keterangan Zahid, dia dipanggil. Ada yang kata Zahid tidak dipanggil dalam prosiding ini. Tipu. Zahid dipanggil pada 25 Oktober 2021 dalam prosiding bilangan 1F 2020. Dia dipanggil Alright. Zahid memaklumkan bahawa reka bentuk yang telah diupah daripada Sigma kepada Gowin adalah keputusan yang telah dicapai susulan dari cadangan dan show kontraktor pembinaan, iaitu kapal LCS, iaitu BNS dan Naval Group. Naval Group ni daripada Perancis. Selain itu, perubahan reka bentuk LCS adalah tertakluk kepada pilihan kontraktor pembinaan, iaitu BNS dan Naval Group, dan bukan atas pilihan dan keputusan Menteri Pertahanan ketika itu. So dia pusing, dia tak nak bertanggungjawab. Dia ambil sikap tak nak bertanggungjawab. Dia kata bahawa keputusan untuk ambil itu bukannya keputusan Menteri, tetapi keputusan daripada kontraktor, dia kata, dengan Naval Group. Okey, kita tengok lagi. Alright, Menteri Pertahanan dan KSU ketika itu tidak terlibat secara langsung dengan perubahan spesifikasi kapal LCS dan ia menjadi tanggungjawab sepenuhnya BNS dan juga Naval Group, katanya. Alright. Saya baca, saya sebagai Menteri Pertahanan tidak ada latar belakang teknikal, terutama dari segi menentukan reka bentuk kapal itu. Ini kerana pertamanya reka bentuk yang telah diubah sebagaimana yang berhormat sebut daripada Sigma kepada Gowin adalah keputusan yang telah dicapai susulan cadangan, show dan daripada kontraktor pembinaan kapal, iaitu LCS, iaitu Bosted Naval Shipyard sendiri, dan juga French Naval Group yang memberikan hikmat nasihat kepada BNS. Menurut cadangan dan show tersebut, kedua-dua BNS dan French Naval Group telah menjelaskan kelebihan reka bentuk Gowin dan telah menunjukkan bahawa reka bentuk Gowin adalah reka bentuk yang terbaik di dalam memenuhi keperluan penggunaan kapal-kapal LCS di Malaysia. Itu faktor yang pertama yang berhormat. Now, dia sendiri kata tadi dia bukan pakar. Dalam satu kenyataan dia kata dia bukan pakar. So kalau dia bukan pakar, kenapa tiba-tiba dia nak setuju nak tukar pula? Okey, dia kata kontraktor je nak. Alright, tak apa, kita baca lagi. Show tersebut, kedua-dua BNS dan French Group telah menjelaskan kelebihan reka bentuk Gowin yang telah menunjukkan bahawa reka bentuk ini adalah yang terbaik dalam memenuhi keperluan dan kegunaan kapal-kapal LCS Malaysia. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, perubahan kapal bentuk LCS adalah tertakluk kepada pilihan kontraktor pembinaan kapal. Saya sebutkan tadi PNS dengan French Naval Group dan bukan atas pilihan dan keputusan Menteri. Saya ada beberapa literature yang saya serahkan nanti untuk dijadikan rujukan sebelum kertas PX ini dikeluarkan dia untuk membantu Imamat dan ahli-ahli melihat kedudukan yang sebenar, dia kata. Okey. Ketiganya, keputusan perubahan reka bentuk tidak akan dibuat sewenang-wenangnya tanpa cadangan dan show daripada pasukan arkitek pembinaan LCS. It was recommended by the Naval Architecture Group. It was not by the Minister. Saya ingin menyebut perkara ini kerana apa yang telah dikemukakan pada MINDEF ketika itu, di mana yang berhormat Timbalan Menteri juga turut terlibat dalam mendengar cadangan-cadangan itu bersama dengan KSU dan TKSU Pembangunan serta SU Pembangunan yang melihat bahawa cadangan itu datang daripada the end user. Ini dengar perkataan the end user iaitu daripada Navy sendiri atas pandangan-pandangan yang dibuat oleh BNS dan French Naval Group. Okey, dia kata. Dia sebut perkataan di sini adalah the end user. Dia guna perkataan the end user. So siapa end user dalam kes ini? So kita dengar kenyataan Zahid. Panjang. Kita nak rungkai kebenaran, kita kena tahan benda-benda ni tuan-tuan. Jadi sebagai Menteri Pertahanan dan KSU sendiri ketika itu tidak terlibat secara langsung dengan perubahan spesifikasi kapal dalam penyediaan blueprint kapal LCS ini. Ia menjadi tanggungjawab sepenuhnya BNS dan French Naval Group. Jika Parlimen Tentera Laut ketika itu mengatakan ini keputusan Menteri, saya ingin menyanggah bahawa Menteri tidak ada latar belakang arkitektur dalam naval dan Kementerian sendiri tidak ada latar belakang tersebut, termasuk Menteri dari KSU serta TKSU. Jadi perkara ini adalah perkara di bawah tanggungjawab BNS dengan French Group Naval tadi. Tidak ada campur tangan daripada Menteri dalam penentuan reka bentuk. Ini kerana penentuan reka bentuk adalah semata-mata bergantung dan terletak dalam bidang kuasa kontraktor yang terlibat. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, iaitu BNS dan juga French. Sebarang perubahan yang dilakukan itu adalah atas nasihat teknikal BNS dan the French Naval Group. Tidak ada kena-mengena dengan pihak kementerian. Dan pihak menteri kita bersetuju mengikut cadangan itu kerana end user tahu apa reka bentuk yang perlu di perairan, iaitu Sigma ataupun Gowin. Yang ni keterangan 25 Oktober 2021. So disebut lagi end user. Dia lepas tangan, dia kata bukan tugas menteri. Ini bukan tanggungjawab menteri. Dia kata bukan tanggungjawab menteri nak menentukan. Menteri tak ada kuasa. Menteri bukan tak ada kuasa, menteri tak tahu pasal architecture. Menteri cuma setuju saja. Dia orang setuju, dia setuju. Sebab ini kehendak end user, dia kata. Alright.
Nah, kenapa keterangan ini dianggap oleh PAC sebagai bercanggah? PAC seterusnya mendapati terdapat penjagaan keterangan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, yang mana beliau memaklumkan bahawa pertukaran reka bentuk kapal dari Sigma kepada Gowin haruslah dipertanggungjawabkan oleh kepada end user dan bukannya menteri. Kemudian pengurusi bertanya, Yang Berhormat Datuk Seri, may I pause you here? Persoalan saya di sini, apabila Yang Berhormat menyatakan bahawa pemilihan untuk reka bentuk ini adalah atas cadangan setelah perbincangan telah dibuat oleh BNS dengan French Naval Group dan juga disetujui oleh end user. Namun dalam seperti dinyatakan dalam laporan siasatan oleh Tan Sri Amrin Buang dan juga daripada keterangan saksi yang hadir di hadapan PAC sebelum ini, memang pendirian end user adalah berlainan, iaitu pendirian end user lebih kepada Sigma. Pendirian end user Laksamana kata nak Sigma. Macam mana pula menteri kata tiba-tiba end user nak go in? Itu soalan saya tadi. Siapa dia end user? Siapa dia end user? Okey, kita baca. Mungkin saya nak meminta penjelasan daripada Berhormat Datuk Seri, ini pengurusi PAC apabila kita memerhatikan timeline pada 26 Mei 2011, sememangnya Yang Berhormat Menteri Datuk Seri selaku Yang Berhormat Menteri Pertahanan bersependapat dengan TLDM selaku end user untuk memilih reka bentuk Sigma dari Belanda semasa taklimat TLDM. Akan tetapi pada 11 Julai, iaitu kurang daripada 2 bulan selepas itu, setelah pihak Kementerian Pertahanan telah bersetuju dengan show BNS, kontraktor dalam memilih reka bentuk Gowin dari DCNS. So itu dan di sini adalah satu persetujuan Yang Berhormat Menteri dalam surat kepada BNS pada 11 Julai 2011. So there is a change of decision. Ada satu perubahan dari segi keputusan yang mana satu reka bentuk kena buat. So mungkin saya minta penjelasan lanjut daripada Yang Berhormat. So tuan-tuan, pengurusi tanya, yelah kamu kata end user yang nak, tetapi kamu yang setuju pada Mei 2011 guna Sigma. Tetapi bila masuk Julai 2011, kamu pula tukar kepada Gowin. Padahal end user setuju guna Sigma. So yang mana satu keterangan yang betul ni? Kenapa Gowin Sigma, Sigma Gowin ni is? Sebab perubahan kepada Gowin lah menyebabkan kelewatan ini tuan-tuan. Dia Sigma ni daripada Belanda, Gowin ni daripada France, daripada Perancis. Gowin ni prototype 2011, masa itu dia tengah prototype lagi, tak ada kapal dia. Sedangkan Sigma dah berjalan dah dilaksanakan dah pada masa itu. Sekarang ni dah adalah kapal tu kan. Tetapi pada masa itu bila benda dalam peringkat cubaan, masih lagi dalam cubaan, reka bentuk final pun tak ada tu, sampai sekarang tak ada reka bentuk final. Nak tahu cerita? Kita cerita ni. So jawab Zahid pun menjawab. Dia kata apa? Okey Yang Berhormat Tuan Pengurusi, saya tidak tahu detail perubahan itu sebab kita membuat keputusan di peringkat kementerian berdasarkan kepada keperluan end user lagi. Oleh sebab kita bukan orang teknikal, apatah lagi kita bukan latar belakang naval architecture dalam perkara ini. Jadi sebagai menteri yang bertanggungjawab, kita membuat keputusan berdasarkan pilihan yang terbaik oleh end user. Tentunya class of personality saya tidak boleh bincang dalam PAC. Bila disebut class of personality ni sebenarnya dia masukkan dalam di antara MINDEF, di antara BNS, di antara kontrak ini pun gaduh-gaduh juga, di antara panglima tu pun juga, angkatan tentera pun bergaduh-gaduh juga. Okey, dia tak nak cerita bab tu. Okey, tak apalah. Ini dia kata, clash of personality saya tidak perlu bincang dalam PAC ini. Clash of personality dalam TLDM itu sendiri saya tidak perlu bincangkan kerana tidak profesional kalau saya bincangkan di sini. Akan tetapi meletakkan bahawa Yang Berhormat Menteri menghantar surat pada 11 Julai pada tahun itu kerana menukar reka bentuk daripada Dutch Design pada 26 Mei adalah sesuatu yang harus diletakkan tanggungjawabnya pada end user. It was not us, dia kata. It was not us because we do not know anything about the details of the architecture design. Now, sekarang ini Zahid selaku Menteri Pertahanan pada kita itu lepas tangan. Sedangkan untuk MOF nak keluar sebarang duit kena melalui kelulusan KSU dan juga Menteri Pertahanan. BNS, kontraktor, Bostad Naval Shipyard takkan berani tukar apa-apa reka bentuk atau bersetuju dengan apa-apa pertukaran melainkan menteri setuju. Dan selaku menteri pada waktu ketika itu, dia kena bertanya kepada end user. So siapa end user dalam cerita? Dia sebut end user dalam cerita ini. So kita tengok siapa end user yang Zahid maksudkan dan siapakah end user yang sebenar. So soalan pengurusi Yang Berhormat Datuk Seri, so maksudnya sekira ada percanggahan pendapat dari end user dengan kontraktor yang terlibat, apa pendirian yang diambil oleh Kementah? So sekarang ini pengurusi tanya, okey,
dia ada dua pihak. Satu kontraktor iaitu BNS, Bluestar Naval Shipyard. Satu lagi TLDM, the end user, pengguna dia. So sekarang ni ada conflicting. TLDM nak Sigma, BNS dia nak Gowin. So dia tanya kepada menteri, apa pendirian yang ambil oleh Kementerian Pertahanan apabila terdapat penjagaan? Apa dia? So Zahid jawab, alright, dia kata, kita mempunyai pendirian bahawa end user lebih mengetahui apakah spesifikasi yang bersesuaian dengan perairan Malaysia. Di dalam perkara ini, kerana kontraktor mungkin boleh hanya memberi cadangan, tetapi end user yang akan mengendalikan fleet pada LCS ini adalah lebih baik untuk berpendapat dan pandangan mereka. Ni Zahid cakap Okey. Ya, saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Cakman bahawa antara 26 Mei hingga 11 Julai di situ ada jeda waktu, ada tempoh waktu selama 6 minggu perubahan keputusan untuk rega bentuk itu adalah berdasarkan kepada keperluan ketika itu, sebab menteri sendiri membuat keputusan berdasarkan kepada nasihat teknikal. Sama ada daripada Belanda ataupun Perancis, kita tak kisah. Itu adalah sebab keutamaan kementerian ketika itu terhadap the end user, bukan mengikut kepentingan kontraktor. Tidak begitu. Jadi ada sebarang dokumen, surat dan sebagainya ialah berdasarkan kepada recommendation dari pihak end user. Okey. Di sini dia mencanggahkan diri dia sendiri. Dia conflicting apa yang dia cakap. Dia jawab dekat sini, of course lah TLDM lebih utama. Of course lah TLDM lebih utama, dia kata. Dan kita sebagai kementerian, kita akan dengar cakap TLDM. Kita akan dengar cakap end user. Tetapi dalam perkara ini, end user kata Sigma, BNS kata, kontraktor kata Gowin. Kementerian dengar cakap kontraktor. So siapa end user? Siapa end user? So dalam soalan ini pun Zahid bercanggah. Dia nak pusing, kita putar Zahid. Dia nak putar juga, nak bagi tahu bahawa end user sebenarnya memang betul end user tu TLDM. Dan seolah-olah TLDM yang bersetuju dengan Gowin. TLDM tak pernah bersetuju dengan Gowin. TLDM nak kapal Sigma itu. Tuan-tuan, dia kata dari sini, it was recommended daripada pihak end user, tetapi dia pilih Gowin. End user iaitu TLDM nak Sigma. Okay, kita dengar lagi. Dia ni disebut lagi clash of personalities. Yang saya sebut tadi, yang sebelum Bima masuk, ada clash of personalities di dalam TLDM. Dia gaduh-gaduh lah, senang cerita. Saya tidak mau sebut nama, tidak mau sebut latar belakang. Jadi mungkin dalam keadaan itu menyebabkan end user mahukan perubahan reka bentuk. Tak ada. End user tak pernah nak perubahan reka bentuk. Menteri Atas Nasihat membuat keputusan berdasarkan keperluan end user. Sekali lagi dia sebut end user. Bukan ada sebarang kepentingan kepada mana pihak, sebab BNS sendiri adalah anak syarikat LTAT. Jadi sebarang keuntungan atau kerugian dalam melibatkan kepada pencarum LTAT. Jadi itu keutamaan kami konsisten. Siapa juga jadi KSU, siapa juga jadi Menteri Pertahanan, berpegang kepada keperluan daripada end user. Sekali lagi dia guna perkataan end user. So Nurul Izzah bertanya, maksudnya daripada yang disebut oleh BNS itu juga mewakili end user. Apakah ini mungkin disebut oleh Tok Seri dan kerana ada isu-isu dalaman yang menyebabkan end user itu tidak satu hati ataupun tidak sekata dalam permohonan mereka? Ini adalah kerana daripada sini saya nampak mungkin daripada luaran ada satu end user iaitu pihak TLDM dan keduanya adalah kontraktor iaitu BNS. Jadi mungkin Datuk Seri boleh jelaskan. That means there were some internal voices yang juga diwakili oleh BNS dalam surat kepada Menteri Pertahanan dan juga Perdana Menteri. Okay. So basically Nurul Izzah tanya kat sini. Dia kata, so sekarang ni ada dua end user lah, iaitu BNS, TLDM dan juga kontraktor. Is that the case? Adakah itu case dia? Sebab bila you sebut end user, kalau diikutkan end user TLDM, mereka nak supaya yang kapal yang digunakan adalah Sigma. Kita dah sebut tadi. So siapa end user yang disebutkan oleh Zahid ni? Sebab dia setuju dengan Gowin. So adakah dalam meneliti kehendak end user itu Zahid juga mengambil pendirian ataupun pendapat daripada kontraktor? Itu soalan Nurul. So untuk jawapan ini Zahid menjawab. Dia kata, untuk maklumat ahli PSC, pengurusi eksekutif BNS juga adalah bakas Panglima Tentera Laut. Dia sangat mengetahui tentang keperluan kepada end user. Jadi dalam hal ini, pada khidmat saya, pengurusi ketika itu yang mempunyai latar belakang yang terlalu luas dalam bidang kelautan dan keperluan perairan di sini mendapat pandangan daripada end user, tentulah mencadangkan perubahan reka bentuk dibuat. Jadi saya ingin mengulang bahawa pihak kementerian dia tak terlibat. Okey. Jadi kesimpulan dia apa? Zahid tak jawab soalan. End user menurut Zahid kontraktor sebab dalam bot ada panglima. End user menurut PSC adalah TLDM. Conflict of interest. Maksudnya ada jawapan bercanggah kat sini. So tuan-tuan, sebenarnya end user siapa? Kalau diikutkan keperluan dia, end user sepatutnya TLDM, bukannya kontraktor.
Tetapi Zahid tak nak mengaku benda itu. Masih juga dia kata, oh sebab dalam TLDM pun, dalam board pun ada panglima-panglima berpengalaman luas. Itu bukan isu dia. Itu bukan isu dia, tuan-tuan. Isunya adalah apa? Isunya adalah apabila mereka tak mampu nak memberikan jawapan yang jelas. Jawapan yang jelas. Okey. Kalau kita tengok apa beza di antara Gowin dengan Sigma ni, saya tunjukkan kat sini. Tuan-tuan boleh capture screen nanti. Kenapa TLDM pilih Sigma? Tiada syarat pakej CMS dari pengeluar yang sama. Okey. Syarat CMS setis dari CNS, pengeluar sama dari Perancis. Proven design telah digunakan. Tahap konsep hanya offshore petrol. Dia ni kapal ni dia bukan kapal perang tetapi hanya offshore petrol vessel saja. Proven track record. DSNS tawarkan pakej menubuhkan usaha sama bidang design dan engineering, transfer of technology. CMS tacticos dia. CMS digunakan setis. Konsep teknologi komputer, architecture dan proses terkini dalam pasaran tidak mengalami obsolescence. Maksudnya dia tak obsolete. Teknologi server akan obsolete dalam 5 hingga 10 tahun. Ciri-ciri open architecture dan ditambah dengan server untuk tujuan redundancy. Record integrity seragam dengan 10 dan 11 peralatan. Jadi saya sebut tadi, tak seragam, tak boleh integrasi pun dengan barang-barang. Kosnya lebih rendah, iaitu 349 juta, sedangkan kos lebih tinggi dengan 439 juta, dan tidak boleh currency hedging. Dia tak boleh pack kan currency. Sedangkan dengan Sigma boleh pack. Kalau harga mata wang naik sekalipun macam sekarang ini, harga dia tetap sama. Okey, harga dia tetap sama. Tuan-tuan, ni saya nak tunjukkan tuan-tuan apa yang apa yang Rafizi, kita kan tengok rumusan lah, panjang cerita dia. Tetapi ini adalah yang saya nak tunjukkan apa yang berlaku hari ini bila saya sebut tadi tentang DCNS. Ini yang sistem yang pakai tadi sistem yang disebut CMS tadi Combat Management System. DCNS dia keluar quotation, harga dia barang tu 397 juta. Apa BNS buat? Dia lantik satu kontraktor nama dia Contravin Advanced Devices, CAD. Sebenarnya syarikat oil and gas. CAD ni buat satu syarikat nama dia CED, Contravis Electrodynamics and Berat. Kontrak itu di award pada tahun 2012 dan syarikat CED ni baru ditubuhkan 2012. Ini saya semak tadi. Dan kemudian mereka charge Mindef 1.185 bilion. Soalan dia, kalau kita nak jimat, kenapa Mindef tak beli je daripada DCNS dengan harga 390 juta? Kenapa nak kena beli dengan sampai 2 layer? Ini yang Rafizi sebut sebagai 2 layer tersebut. Dan kontrak ini disebutkan oleh Rafizi. Pada 9 April 2012, BNS mengeluarkan 2 surat lantikan LOA untuk melantik subkontraktor berjumlah 897 juta dan kemudian kepada CED 287 juta. 287 juta dekat sini. So ini saya simpan, yang lain tu saya simpan untuk kemudian Saya simpan untuk kemudian, tapi nak bagi tahu tuan-tuan, this is what's going on in our country right now. Ini yang berlaku dalam negara kita. Ini yang berlaku dalam negara kita. This is what going on in our country. Daripada 300 juta naik 1 bilion kos tuan-tuan. Skopin dulu ingat commission 500 juta.